Luka merupakan sejenis kecederaan di mana kulit terkoyak, dipotong, tercucuk atau terkena pada benda tumpul yang menyebabkan lebam. Luka tertutup dalam istilah patologi ia lebih dirujuk kepada kecederaan tajam yang merosakkan dermis pada kulit. Luka yang dapat disembuhkan secara semulajadi oleh kekuatan penyembuhan semulajadi organisma yang hidup melalui proses granulasi dan fibrosis. Luka yang tidak disengajakan biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami kecederaan, manakala luka yang disengajakan biasanya terjadi pada seseorang yang melakukan tindakan untuk tujuan tertentu. Selain itu, setiap luka akan mempunyai balutan masing-masing. Antaranya, pembalut dilakukan untuk membantu pengawalan darah daripada luka yang terbabit yang terdiri daripada 3 jenis pembalut. Balutan atau pembebatan digunakan untuk menutup luka dan mengawal pendarahan dengan menggunakan kain kasar berlapis supaya terhindar daripada jangkitan kuman. Seterusnya, tujuan balutan adalah untuk menggalakkan pembekuan, mencegah sebarang jangkitan kuman, menghisap kotoran-kotoran yang keluar, mengawal pendarahan serta mengurangkan sebarang kecederaan. Sejak kecil lagi, kita diajar untuk mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan memastikan setiap najis yang keluar daripada diri dibersihkan dengan tata tertib yang betul. Norma ini telah menjadikan tamadun manusia lebih beretika jika dibandingkan dengan masyarakat zaman dahulu. Selain itu, keselamatan merupakan perihal selamat, kesejahteraan dan keamanan. Keselamatan juga bermaksud keadaan terlindungi daripada masalah fizikal, sosial, kewangan, politik, perasaan, pekerjaan, psikologi, pelajaran dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerosakan atau kejadian yang tidak diingini. Ini juga termasuk dalam konteks terlindungi daripada sesuatu malapetaka atau kejadian yang berkaitan dengan kesihatan dan ekonomi. Hi, hello everyone. Hari ini saya akan melakukan balutan luka tangan. Okey, jadi ini adalah bandage. Okey, kemudian kita sediakan bandage dahulu, okey? Happy watching everyone. So, mari mulakan. Okey, ini adalah tangan mangsa. Okey, pertama sekali pastikan kedudukan bandage itu berada di atas pergelangan tangan mangsa. Okey, kita pusingkan sebanyak 2 kali pusingan. Kemudian angkatkan bandage itu ke atas dan selitkan di tepi bahagian ibu jari. Kemudian pusingkan kembali ke bawah. Okey, kemudian silangkan kembali ke atas. Selitkan di tepi bahagian ibu jari. Okey, kemudian kita turunkan kembali ke bawah bandage tersebut. Ulang kembali step tadi. Okey, sehingga habis. Dan yang terakhir, pusingkan bandage sebanyak 2 kali pusingan. Kemudian kita pinkan bandage tersebut. Okey, macam ni ya. Okey, sekarang kita pinkan bandage tersebut supaya bandage tersebut terletak dengan lebih kemas. Okey, ini adalah hasil balutan luka tangan yang kita telah siapkan sebentar tadi. Kemudian kita buka kembali pin tersebut dan menggantikannya menggunakan plaster. Penggunaan plaster amat penting bagi memastikan keselamatan kanak-kanak lebih terjamin. Ini kerana seperti kita tahu, kanak-kanak lebih terdedah kepada benda-benda atau objek yang menarik dan boleh menyebabkan mereka tertarik. Jadi, untuk memastikan mereka tidak terdedah kepada bahaya, kita menggunakan plaster.
Oleh itu, kita dapat mengelakkan daripada kanak-kanak termakan pin tersebut kerana seperti kita tahu, pin itu adalah benda yang tajam dan agak membahayakan kepada kanak-kanak. Okey, siap. Seterusnya, mari kita lakukan balutan luka kepala. Ini adalah anduh segitiga. Okey, bagi langkah pertama, kita harus melakukan lipatan sebanyak 2 kali kepada kain anduh segitiga. Okey, ini adalah kain anduh segitiga yang kita sudah lipat sebentar tadi. Pertama sekali, letakkan kain segi anduh 3 itu di atas kepala mangsa. Kemudian, silangkan ke belakang. Okey, kita minta mangsa untuk meletakkan 2 jarinya di atas dahi. Kemudian, ikatkan kain segi anduh 3 secara bersilang di hadapan kepala mangsa sebanyak 2 kali. Okey, kemudian kita kemaskan kain anduh segitiga, selitkan di bahagian tepi. Kemaskan juga di bahagian bawah ya. Pastikan kain anduh segitiga itu kelihatan lebih kemas di kepala mangsa. Okey, ini adalah hasil terakhir bagi balutan luka di kepala. Assalamualaikum, hai. Okey, kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai mengapa pentingnya balutan luka ini terhadap mangsa yang tercedera. Seperti kita tahu, balutan adalah cara atau teknik yang digunakan bagi menetapkan bebat kekal pada kedudukan asalnya di kawasan yang cedera agar tidak mudah bergerak atau tercabut. Selain itu, ia juga membantu menghentikan pendarahan mangsa dan dapat mengurangkan bengkak. Bagi balutan luka tangan, saya menggunakan bandage. Seperti yang saya jelaskan tadi, bandage atau dikenali sebagai balut adalah alat yang digunakan untuk menetapkan bebat pada bahagian yang cedera. Luka-luka tidaklah wajar didedahkan kerana bahaya dihinggapi kuman-kuman dan ianya akan dicemari oleh kuman-kuman atau racun. Kuman-kuman boleh membiak dan menjala ke tisu-tisu di sekeliling kawasan yang tercedera serta mengeluarkan bahan-bahan racun. Dengan itu, luka akan bernanah dan menjadi lebih besar dan akan menimbulkan banyak masalah jika tidak membalut luka dengan segera. Bagi balutan luka di kepala pula, saya menggunakan kain anduh segitiga yang merupakan kain yang sangat penting di dalam pertolongan cemas kerana ia boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan. Sebagai contohnya, dapat mengampu bahagian cedera dan dapat menghenti atau menahan pendarahan daripada menjadi lebih teruk. Selain itu, kain anduh juga dapat menutup tempat yang luka atau cedera. Balutan yang bersih perlu diperhatikan untuk menjamin kesembuhan luka dan mengelak jangkitan kuman. Hai semua, ini adalah balutan luka kaki. Pertama sekali, sediakan segulung bandage. Seterusnya, balut tapak kaki menggunakan bandage dengan membuat paste sebanyak 2 kali. Kemudian, lilit pada buku lali kaki dan pergelangan kaki sebanyak 1 balutan. Seterusnya, balut dengan cara finger of 8 pada tapak kaki dalam pergelangan kaki. Dan akhir sekali, kemaskan lilitan pada pergelangan kaki dan pin lilitan tersebut. Tujuan pembalut adalah untuk mempercepatkan penyembuhan luka dan akan mengurangkan risiko jangkitan serta membantu luka sembuh dengan lebih cepat dan mengurangkan luka
parut. Kaki kulit yang paling mudah dijangkiti oleh jangkitan bakteria dan kulit kerana memakan stokin dan kasut sepanjang hari atau terdedah kepada habuk dan kotoran. Kulit antara jari kaki adalah tempat yang sempurna jangkitan bakteria dan kulit berkembang jika tidak dibasuh dengan bersih. Oleh itu, sangat penting untuk mencuci kaki dan membalut luka di kaki untuk memastikan kotoran dan bakteria tidak dijangkiti. Terdapat beberapa ruang di rumah yang sedang menjadi lokasi mudah berlaku kemalangan bagi kanak-kanak. Saya akan kongsikan beberapa langkah yang boleh dilakukan bagi membantu mencegah kemalangan bagi kanak-kanak. Yang pertama, peralatan elektrik. Peralatan elektrik perlulah dipadamkan selepas digunakan dan juga elakkan wayarnya terjuntai. Contohnya wayar cari elektrik yang boleh dicapai oleh anak kecil yang boleh mengakibatkan tumpahan air panas. Yang kedua, beg plastik. Mungkin perkara ini nampak remeh, tetapi beg plastik yang tidak simpan dengan betul boleh mengakibatkan kanak-kanak menganggapnya mainan, dan terdapat kes di mana terdapat kanak-kanak tersebut hampir lemas kerana menyarukan beg plastik itu di muka dan kepala mereka. Yang ketiga, barangan kaca perlu disimpan di tempat yang tinggi supaya tidak mudah pecah akibat dicapai oleh kanak-kanak. Sediakan rak khas yang selamat dan kukuh bagi penyimpanan barangan kaca. Jika barangan kaca yang disimpan tidak selamat, kaca akan pecah dan tajam dikhawatiri akan mengakibatkan kecederaan yang lebih teruk kepada kanak-kanak. Terakhir, bagi mengelakkan kemalangan yang berkaitan perabot, pastikan setiap bucu perabot anda dilindungi oleh edge protector dan pastikan perabot dilekatkan di dinding atau menggunakan anti-tip strap. Perabot juga perlu jauh dari tingkap kerana kanak-kanak mungkin akan bertindak memanjat perabot dan lompat keluar tingkap.